Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang bersama saya pada pagi ini, di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih lagi berkesempatan untuk bersama-sama untuk meneliti, mempelajari sikit sebanyak tentang ajaran agama Islam yang berkaitan dengan kewangan. Dan pada hari ini kita akan terus melihat kepada isu-isu yang melibatkan satu organ yang penting dalam keseluruhan ekosistem keuangan Islam, iaitu peranan ataupun sebelum itu siapakah mereka yang kita namakan sebagai penasihat syariah, syariah komiti, syariah board, syariah konsultan, ahli agama, ahli agamawan, apa sahaja namanya, yang dipertanggungjawabkan untuk memberikan pengesahan satu muwafaqah syar'iyah dan juga endorsement yang diperlukan oleh pihak syarikat, oleh pihak penyedia kalau berkaitan dengan penyedia seperti Bank Negara SC, dan juga oleh pihak pelanggan dan juga oleh ekosistem yang ada dalam mana-mana negara. Jadi peranan penasihat syariah ini satu perkara yang agak unik kerana sebelum ini tidak ada peranan yang dianggap penting dalam institusi kewangan. Tapi bila adanya kewangan Islam timbul sejak tahun 1975, maka dirasa perlu untuk ditubuhkan satu jawatankuasa untuk melihat isu-isu syariah. Mereka lah yang memberikan pandangan, fatwa, dan tantangan mereka lah yang dianggap sebagai tantangan yang memberikan keyakinan pada masyarakat dan juga memberikan tanggungjawab dan liability yang besar kepada penasihat syariah dalam mereka melaksanakan tugas mereka sebagai the Sharia advisors, the Sharia consultant dalam pelbagai agensi dan produk-produk keuangan Islam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama saya pada pagi ini. Jumpa lagi, Alhamdulillah. Soalan yang pertama, siapakah mereka yang boleh dinamakan sebagai penasihat syariah? Jadi soalan yang cukup menarik. Malah saya sebut dalam chapter pertama buku saya, buku sulung saya, iaitu Minda Syariah Keuangan Islam. Ini terjemahannya, buku asalnya atau karya asal dalam bahasa Inggeris, Syarah Mind in Islamic Finance, yang dilancarkan oleh Kebaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak pada tahun 2016. Satu sejarah untuk saya, buku pertama saya yang diterbitkan dan berkaitan dengan Syarah Mind, minda ulama syariah atau minda penasihat syariah. Jadi minda syariah penasihat syariah. Jadi saya telah hurai dan kaji dan juga menyelami ke lautan yang dalam, siapakah penasihat syariah dan apakah cara fikir the Syarah Mind atau minda syariah penasihat syariah, apakah isu-isu yang berada dalam kehidupan mereka, komuniti mereka, sama ada yang positif atau negatif. Semuanya saya telah jelaskan dalam buku ini, Minda Syariah Keuangan Islam, terbitan sulung saya 2016. Jadi penasihat syariah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, semua orang boleh jadi penasihat syariah. Tidak ada masalah, tidak ada satu halangan. Orang daripada Azhar boleh, daripada Jordan boleh, daripada UAE boleh, daripada sekolah pondok pun boleh. Sama ada yang ada degree, tak ada degree. Ia tidak terhad kepada mana-mana golongan atau mana-mana keluaran universiti. Itu yang saya sebutkan dalam buku saya, kerana pengetahuan syariah adalah pengetahuan yang berkaitan dengan diri sendiri, bukan berkaitan dengan qualification, dengan degree, dengan nama universiti dan seumpamanya. Ia tidak ada halangan kepada mana-mana orang Islam, Muslim, syaratnya kena Muslim. Walaupun ada pandangan Asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqat mengatakan fatwa itu boleh juga diberikan oleh orang yang bukan Islam. Itu pandangan yang agak luar biasa, seorang imam yang cukup besar dalam ilmu maqasid. Tetapi kebanyakan jamhur mengatakan itu tidak dibenarkan, kerana fatwa itu melambangkan keyakinan kepada agama, ada elemen ketakwaan, keimanan dan sebagainya. Tapi tidak salah non-Muslim menjadi pengkaji, menjadi orang yang buat research untuk mendapatkan ilmu-ilmu foundation
untuk menolong mereka yang terlibat dalam bidang fatwa ataupun resolusi mengeluarkan hukum. Mereka membuat kajian fatwa secara big data, secara dalil dan sebagainya. Tidak ada masalah. Tapi mereka yang ingin mengeluarkan fatwa, mestilah orang itu orang yang Muslim ataupun Muslimah. Tidak ada juga beza antara lelaki dengan perempuan. Itu penting. Saya sebut dalam buku saya bahawa even Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW adalah di antara 7 sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa, iaitu sahabat datang jumpa Aisyah, Aisyah bagi fatwa yang terbanyak. Malah dalam kes-kes tertentu Aisyah lebih powerful daripada sahabat-sahabat lain, kerana Aisyah bersama Nabi dalam rumah Nabi, benda yang sulit, benda yang rahsia, benda yang agak eksklusif. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mendapat the upper hand, the privilege untuk berikan fatwa yang lebih konkret dan lebih solid kerana keberadaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sepanjang masa dalam rumah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tidak ada isu lelaki ke perempuan. Saya pernah dijemput ke Pakistan oleh Central Bank Pusat Pakistan untuk memberikan training kepada ulama-ulama syariah yang muda ataupun penasihat syariah yang muda di Pakistan. Dan saya tahu bahawa pendirian saya agak tidak disukai oleh sebahagian para ulama yang konservatif. Antaranya saya mengatakan bidang fatwa ini tak semestinya dimonopoli oleh golongan lelaki. Malah di Malaysia, saya merupakan seorang yang pertama yang membawa penasihat syariah masuk dalam industri perbankan Islam di Malaysia. Pada tahun 2006-2007, saya telah bawa seorang yang pakar dalam keuangan Islam. Waktu itu beliau masih lagi mengajar di Universiti Melaya, yang berbahagia Ustazah Dr. Syamsiah Muhammad, yang sekarang ini merupakan tokoh dalam berbagai bidang Bank Negara SC. Tapi saya bawa dia masuk, dia masih muda lagi, baru balik daripada PhD Jordan, tapi ada bakat. Tesis PhD-nya bertajuk Nazariyatul Arbah fi Syariatil Islamiyah, kurang lebih teori keuntungan dalam syariah. Jadi saya rasa ini bakat rakyat Malaysia. Saya bawa masuk dalam satu bank, Standard Chartered Bank waktu itu, masih ingat lagi. Dan beliau dari segi sejarahnya merupakan penasihat syariah wanita yang pertama di Malaysia. Dia berbalik pada cerita Pakistan, nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan, penasihat syariah boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, dan tidak kisah latar belakang pendidikan mereka. Yang penting layak. Apakah syarat kelayakan, kita akan bincang dalam 2-3 sesi hari ini, besok dan lusa, panjang. Ini bidang saya. Ini saya akan bercerita sikit lah dengan tuan-tuan dan perempuan. Ini bidang kerjaya saya, hampir 30 tahun bergelumang, bersilat dan juga selalu berada di pentas center stage, pentas yang merupakan pentas utama dalam banyak isu perbankan di Malaysia dan juga luar negara. Bila saya diberikan peluang untuk berucap di Pakistan, sampai 40 orang ke 50 orang datang, semuanya hebat-hebat di kalangan rakan-rakan saya yang muda, yang tua. Saya mulakan dengan soalan yang pertama, dengan tujuan yang tertentu. Saya mengatakan, boleh tak di kalangan yang hadir pada hari ini, saya juga nakal sikit nakal, taklah nakal yang betul-betul. Saya nakal sikit, saya mengatakan, ada tak di kalangan kita ni mereka yang penasihat syariah wanita di kalangan ulama-ulama sarjana wanita di Pakistan? Dan mereka senyap, tidak ada yang menjawab. Di sesi itu dipengusikan oleh timbalan Governor Bank Pakistan di Karachi. Mereka tidak menjawab. Saya tahu jawapannya memang tak ada. Pengalaman saya, tidak ada mana-mana penasihat syariah yang daripada golongan kaum hawa, kaum wanita. Dan saya sebutkan bahawa ini satu kesilapan. Ini cara saya bercakap, ini satu kesilapan, kerana dalam keuangan Islam dan juga dalam agama kita, dalam sejarah kita, dalam tamadun ilmu kita, perlu ada golongan wanita yang seiring dengan lelaki membina tamadun ilmu, membina tamadun keuangan Islam dan sebagainya. Dia sebutkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha juga adalah seorang pakar fatwa.
dan juga saya sebutkan satu buku tulisan seorang ulama muda di UK tentang beliau telah mengumpulkan nama-nama sahabiyah yang telah meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, al-muhaddisat. Ada muhaddisin, lelaki-lelaki sahabat yang meriwayatkan hadis, ada juga al-muhaddisat, wanita-wanita sahabiyah radhiyallahu anhum jami'an yang mengambil inisiatif untuk mendengar hadis, ingat betul-betul dan meriwayatkan kepada generasi tabi'in dan juga tabi'in dan seterusnya. Jadi itulah peranan wanita dalam masyarakat. Jadi nak selitkan juga bahawa dalam kewangan Islam itu agak tidak berlaku. Tetapi di Timur Tengah dalam 2-3 tahun yang lepas baru ada seorang dua sudah menjadi penasihat syariah dalam bidang kewangan Islam. Malaysia adalah negara yang pertama, dan pada hari ini Malaysia dah ramai dah, Alhamdulillah, ramai di kalangan saudara kita daripada wanita kaum Hawa yang merupakan pelengkap kehidupan dalam dunia ini. Mereka juga menjadi penasihat syariah di pelbagai institusi kewangan Islam. Tidak ada jantina, tidak ada latar belakang akademik tertentu, dan juga tidak ada latar belakang umur. Akil balik cukup. Umur yang tua pun tak apa, tidak jadi isu selama mana dia masih waras dan masih sihat pemikirannya, boleh menjadi penasihat syariah. Kita juga tidak melihat kepada bangsa, kepada negara, kepada apa sahaja. Di Malaysia kita meraihkan penasihat syariah daripada luar negara yang mereka juga bersama rakan-rakan Malaysia, ulama Malaysia berada dalam satu komiti. Saya juga berada di kebanyakan bank-bank di Timur Tengah, di Eropah, di Amerika, di Australia bersama dengan ulama-ulama sedunia. Kami tidak ada isu berbeza negara, bangsa dan sebagainya. Itu lebih mencambahkan lagi cara fikir yang pelbagai. Semakin banyak perbezaan latar belakang, semakin menarik perbincangan. Latar belakang Malaysia, iklim yang basah, iklim yang sejuk, iklim yang lembut sikit bandingan fatwa yang keras di padang pasir, fatwa yang berbentuk lebih kepada teks, kepada literal. Sedangkan di Malaysia, di Morocco, pandangan lebih pada maqasid, kepada objektif, pada maslahah, menarik perbincangan. Jadi berlakulah satu infusion, satu talqih, satu persamaan minda dalam satu bekas untuk dijadikan pokok yang lebih solid. Ada berbagai-bagai genetik pada pokok tersebut, genetik daripada Malaysia, genetik daripada Indonesia, genetik daripada Timur Tengah, Pakistan dan seumpamanya. Jadi itu pembukaannya. Jadi penasihat syariah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah terbuka untuk semua orang. Tuan-tuan pun boleh jadi penasihat syariah. Kalau nak betul-betul nak jadi, boleh jadi dengan syarat-syarat yang saya akan ceritakan sedikit demi sedikit. Saya pernah dijemput ke Jepun oleh Nikkei Index tahun 2000, mungkin 2009, 2010, dah lama dah. Sebab mereka, dan saya berada dalam JBIC, penasihat syariah JBIC, Japanese Bank of International Cooperation, satu bank antarabangsa Jepun yang paling banyak geran daripada kerajaan untuk melabur, untuk membuat FDI di luar negara, di Timur Tengah, di Malaysia, Indonesia, Vietnam sebagainya. Jadi JBIC pada masa tersebut tertarik dengan kewangan Islam, dan mereka mahu kalau boleh JBIC bila pergi ke negara-negara Islam, mereka boleh menawarkan produk yang patuh syariah, murabahah, ijarah, sukuk dan sebagainya. Jadi mereka telah melantik saya dan rakan-rakan daripada Saudi dan juga Pakistan, saya dari Malaysia, berada dalam jawatan kuasa syariah mereka. Jadi nama saya agak popular di Jepun sebab saya selalu pergi dalam 3 bulan sekali memberikan kuliah, ceramah dan sebagainya, universiti, di bank-bank sebagainya. Di satu hari Nikkei Index, satu badan untuk menguruskan indeks saham di Jepun, mereka mendengar nama saya dan mereka nak buat satu seminar yang paling besar, terbesar di dalam konteks Jepun. Mungkin dia hadir lebih daripada 1,000 ke 2,000 orang, besar dewannya. Dan mereka nak tahu dan kalau boleh nak berkenalan dengan penasihat syariah. They have heard a lot about syariah advisor tapi tidak ada gambaran.
Maka saya dijemput, diundang, dan saya berada daripada Korea. Ada komitmen di Korea. Daripada Korea saya terbang ke Tokyo, dibawa terus daripada airport ke hotel, diberikan layanan yang cukup istimewa. Besoknya saya masuk ke seminar, terpegun melihat ramai yang menanti dan untuk mendengar bicara saya yang tak lama dalam setengah jam dan soal jawab setengah jam. Jadi saya bercakap dengan bahasa yang mudah untuk memahamkan mereka kenapa perbankan Islam itu penting dan kenapa Jepun itu relevan dalam konteks keuangan Islam. Sebab ialah ini peluang saya bercakap nak bagi semangat ke orang Jepun supaya mereka juga menerima keuangan Islam. Saya tak bercakap benda negatif tentang syariah, isu perbezaan pandangan fuqaha, isu berbezanya standard dalam pasaran. Itu jangan cakap dulu. Cakap benda yang baik-baik dulu, benda yang mesra, indah dan mempersonakan masyarakat Jepun, sama ada pembuat polisi, sama ada pentadbir, sama ada pemikir, para profesor, sarjana, ramai, 1,000 orang lebih. Jadi selepas saya bercakap, saya duduk, maka timbullah soalan Q&A. Jadi soalan yang pertama daripada seorang profesor dan yang hebat di Jepun. Beliau mengatakan dalam bahasa Inggeris yang boleh difahami, dia mengatakan, Dr. Daud, we have been waiting for you, we have heard a lot about you, and we have no idea siapakah sebenarnya penasihat syariah yang selalu diwawarkan dalam surat khabar, dalam TV, dalam media. Dan dia kata ramai orang Jepun, dia kata ramai orang Jepun merasai bahawa penasihat syariah itu sebab namanya itu terlalu hebat, disebut-sebut dalam berbagai media, adalah dia bukan orang biasa. Dia mungkin ada bentuk muka yang berbeza dengan manusia. Saya perangkat itu. Mereka membayangkan orang itu orang yang berbeza daripada manusia biasa. Orang Jepun ni bila pemikiran begitu, dia lebih selalu literal, terlalu secara harfi pemahaman mereka. Saya mengatakan saya adalah manusia seperti awak juga, seperti kamu. Dan kamu juga boleh menjadi penasihat syariah dengan syarat yang begini. Penasihat syariah bukanlah eksklusif. Dia ada terbuka untuk semua orang dengan syarat 1, 2, 3, 4 termasuk jadi Islam. Tetapi ilmunya begini. Dan jawapan saya walaupun satu soalan yang pertama telah meleraikan banyak isu kefahaman, salah faham dalam masyarakat tentang siapakah penasihat syariah. Saya sebut dalam buku saya tentang pengalaman saya di Jepun yang cukup menarik sebab ramai orang tak faham siapakah penasihat syariah, termasuk masyarakat Islam di Malaysia pun. Mereka ingat penasihat syariah itu orang yang faham bahasa Arab, yang boleh jadi imam dan bilal, yang tahu sikit hukum hakam syariah, boleh menjadi penasihat syariah. Itu salah. Penasihat syariah mereka yang faham syariah, yang belajar syariah dan juga yang pandai meletakkan ilmu syariah kepada ilmu moden. Itu cabarannya. Ramai orang belajar syariah. Ramai sangat. Zaman saya belajar syariah dulu, saya hafal ya. Apa itu mudharabah, apa itu musyarakah. Dapat A plus lagi. 95%. Tapi faham tak faham. Memang tak faham belajar dulu sebab zaman tidak ada amalan semasa. Jadi kita masih mencari-cari apakah maksud mudharabah, modal itu, modal berbayar tu apa maksud dia, modal dengan tunai apa maksud dia, modal dengan in kind dalam bentuk benda apa dia, apa maksud valuation, penilaian NTA, net tangible asset kepada aset mudharabah. Kita nak melihat dari segi penggulungan syarikat mudharabah, caranya penjualan ke, ataupun kita pakai valuation ke, discounted cash value ke, tak faham. Belajar syariah dulu dapat A, memang kelas dapat jayyidan, mumtaz, tetapi ilmu syariah yang semasa tak faham. Jadi bila balik ke Malaysia, bila dilantik untuk menjadi penasihat syariah, ilmu yang penting tuan-tuan dan puan-puan bukan ilmu syariah. Semua orang ada ilmu syariah, alhamdulillah, sama ada first degree ke, master ke, PhD. Semua pelajar syariah dan sarjana syariah ada ilmu syariah, ada bahasa Arab yang baik, ada usul fiqh. Cuma cabarannya bagaimana untuk meletakkan ilmu syariah kepada isu-isu kewangan, memahami juga aspek kewangan, apa itu asset, liability, risiko, tawaran, waranti, isu perundangan dan sebagainya. Jadi nak jadi penasihat syariah mudah dari segi ilmu syariah, susah dari segi nak meletakkan
ilmu syariah dalam landscape keuangan moden. Itulah cabarannya. Itu pun kalau kita benar-benar berminat, anak-anak kita, tuan-tuan sendiri yang mungkin sudah pencen atau masih bekerja di universiti nak jadi penasihat syariah, silakan. Peluangnya banyak sekali di Malaysia atau luar negara. Pastikan kita ada orang yang mampu menunjukkan kemampuan kita mengetahui ilmu syariah dalam konteks keuangan moden semasa. Boleh menulis, ada sikit buat artikel, buatkan artikel dalam jurnal, tulis buku, tunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan faham syariah itu dan juga faham letak sudut letaknya ataupun tempat letaknya syariah dalam konteks keuangan Islam semasa. Untuk itu kena bacalah buku-buku, sama ada buku keuangan Islam atau buku keuangan biasa, dan cuba mainkan dan jalankan otak syariah, minda syariah dalam isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Apakah qualification? Tidak ada syarat yang rasmi. Sama ada, walaupun peringkat bank negara dan juga banyak regulator mengatakan mesti ada paling kurang first degree-nya dalam bidang syariah, dan tak perlu ada master PhD, tapi bidang pertamanya syariah. Walaupun dalam setengah hal tidak perlu pada qualification, interview pun dah cukup. Ramai orang belajar tidak ada sistem first degree, sistem talaqi, sistem ada ijazah daripada guru. Itu pun dialu-alukan. Tunjukkan kepada pihak tertentu bahawa tuan-tuan dan juga perempuan, wanita juga termasuk, mempunyai ilmu syarah yang mantap dan juga pengetahuan sikit sebanyak tentang keuangan Islam. Tak perlu tahu semua. Bila saya mula masuk keuangan Islam tahun 1994, ilmu saya tentang keuangan moden zero. Saya masuk first meeting, orang cakap tentang, saya masih ingat, orang cakap tentang asset liability. Setiap bank dia ada dua account. Satu account liability, satu account dia punya asset dia punya harta dia. Bila dia bagi funding, itu namanya asset. Bila dia ambil deposit, itu namanya liability. Deposit itu liability, funding itu adalah asset. Dibincang panjang lebar, saya kata ya betul. Saya tak faham pun, nak ceritalah. Memang tak faham, tuan-tuan dan perempuan. First meeting tu tension gila. Tension. Tak faham apa orang cakap ni. Ada ilmu syariah, wadiah faham, qard faham, hukum riba faham. Tapi dia orang cakap asset liability. Apa kaitan dengan syariah? Saya kata tak mungkin saya boleh menjadi penasihat syariah melainkan saya faham segala-galanya 101 perkara basic ilmu keuangan moden. Apa saya buat? Saya gunakan wang sendiri. Saya pergi kursus setiap hari Minggu, Sabtu, Ahad, kepada banyak program tentang keuangan, tentang asset liability, tentang saham, dan lama kelamaan sampai 2-3 bulan saya faham ilmu keuangan moden. Saya masukkan ilmu syariah, saya gabungkan keduanya sekali, maka saya boleh melihat semua isu syariah sampai sekarang kerana saya telah melabur wang sendiri untuk memahami ilmu-ilmu keuangan moden. Itu kerja kita. Penasihat syariah tidak boleh peluk tubuh dengan ilmu yang ada. Tak cukup. Kita tidak boleh. Dalam syariah penting, dalam keuangan ni berbeza ilmu lain. Ilmu lain ada jugalah. Cabarannya ilmu syariah keuangan ni mesti bergerak pantas. Ilmu yang 6 bulan yang lepas akan jadi basi, kaku. Perlukan kepada penambah ilmu dengan ada Bitcoin, dengan ada teknologi, dengan AI. Isu-isu yang akan timbul bukan lagi isu yang masa lepas. Sebab itu saya tengok ada juga di kalangan rakan-rakan saya penasihat syariah, mereka masih mengulang-ulang idea lama mereka yang sudah habis sejak berapa lama yang lepas. Jadi itu satu perkara yang malang yang tak patut berlaku dalam masyarakat. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya cuba lihat apa soalan-soalan yang mungkin ada untuk saya menjawab. Saya nak sangat dalami maqasid dalam bidang binaan. Tak jumpa lagi kitab rujukan. Memang betul tidak ada Puan Mahnun, seorang jurutera yang terkenal di Malaysia. Ada beberapa kitab dalam bidang
housing, iaitu cara pembinaan rumah, tapi dalam construction dan juga manufacturing belum ada. Perlu kepada ulama moden membantu untuk menulis apakah maqasid syariah dalam ekosistem pembinaan dari segi landscape, dari segi design, dari segi cost, dari segi function, dari segi hubungan binaan dengan masyarakat, dengan langit dan sebagainya. Itu bidang yang luas. Jadi terima kasih, dan saya cuba minta rakan-rakan saya ambil tajuk ini untuk disumbangkan kepada bidang-bidang yang berbentuk manufacturing dan construction. Terima kasih Puan Mahanum. IOV ada kaum hawa ke Datuk? Belum ada lagi. Soalan Syahiru, IOV patut ada seorang wanita paling kurang dengan bilangannya ramai 15 orang atau lebih anggota IOV tidak ada wanita. Mungkin ini ada kekangan budaya lah, bukan agama, tapi budaya yang mengatasi agama dalam banyak perkara. Ya, semua orang belajar syariah. Cabarannya meletakkan dan apply ilmu syariah kepada konteks keuangan semasa. Sabri Yaakob, saya rasa sangatlah tidak wajar untuk umat Islam yang begitu mudah menghukum penasihat syariah dengan label tidak elok, sedangkan mereka tidak mampu memahami realiti untuk diterjemahkan. Ya, betul lah, dalam usaha kita ni memang labelan itu memang mudah dilakukan. Kerja yang paling mudah melabel orang. Kerja yang paling mudah membuat tuduhan pada orang. Kerja yang paling mudah disebut oleh lidah, buat satu tuduhan tidak ada bukti dan hujah. Cukup mudah. Jadi kalau nak kerja mudah, kita tuduh orang, kita buat label orang. Tapi nak kerja yang payah, yang ada pemberat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerja kena berdata dan berfakta. Jadi terserahlah kepada masyarakat. Dari segi peluang pekerjaan penasihat syariah, banyak sekali. Saya berada di Timur Tengah dan mereka suka orang Malaysia tahu bahasa Arab, tahu English dan juga tahu ilmu syariah dan juga ilmu keuangan Islam banding dengan orang Arab sendiri. Di tanah Arab tu keseluruhannya nak cari penasihat syariah yang faham syariah dan keuangan moden susah sangat. Mereka tak minat ke ataupun sebagainya. Jadi perlu diambil daripada orang Malaysia. Ramai rakan-rakan rakyat Malaysia yang bekerja di Oman, di UAE, di Saudi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan usaha, dan besok kita sembang lagi tentang penasihat syariah dalam tajuk yang lebih menarik. Buku saya bertajuk Minda Syariah Keuangan Islam, Kisah Balik Tabir Perspektif Cendekiawan Syariah, An Inside Story of a Syariah Scholar. Maksudnya, saya buat cerita dalaman yang mana tak ada dalam buku-buku yang lain. Sebab saya penasihat syariah, saya keluarkan cerita-cerita yang menarik untuk mendapatkan pengajaran dan pengalaman daripada pelibatan saya dalam kepenasihatan keuangan Islam semasa. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada besok hari. Terima kasih di atas sokongan. Minta tuan-tuan dan puan-puan follow dan like dan share post ini untuk faedah ramai lagi rakan-rakan di luar sana. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.